Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, beberapa hari yang lalu sahabat-sahabat semua, ya, Speaker Dewan Rakyat memberikan cadangan, ya, sebagai makanan alternatif, ya, selain daripada beras sahabat-sahabat semua. Tapi cadangan itu diketawakan oleh walaun-walaun dijadikan bahan jenaka dan sebagainya. Tapi sahabat semua, apa yang saya kongsikan hari ini, ya, pastinya akan membuka mata pihak walaun-walaun ini yang kita nampak hanyalah tahu untuk meroyan, ya, memprovok dan sebagainya. Hari ini sahabat semua, apa yang saya kongsikan, seorang pemuda daripada Kelantan, ya, menjual ubi kayu dengan untungnya sahabat-sahabat semua yang memang lumayan. Jadi kalau walaun-walaun lebay-lebay geng sapu bersih, ya, daripada Perikatan Nasional ini mempersendakan cadangan ini, kita lihat hari ini seorang pemuda Kelantan, sahabat-sahabat semua, rakyat Kelantan, menjual ubi kayu dan mendapat ribuan ringgit, ya, keuntungan daripada penjualan itu. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, dikatakan pemuda raih pulangan lumayan jual ubi cecah 1 tan sehari. Jadi ini antara perkara yang tidak dilihat oleh geng-geng pembangkang, geng-geng sapu bersih, geng-geng kaki provok dan sebagainya. Jadi mari kita lihat, ya, kenyataan media ini yang sepetik daripada Sinar Harian menyatakan seorang pemuda tidak menyangka usaha menanam ubi kayu di tanah seluas 8 hektar 20 ekar sejak tahun lepas memberi pulangan lumayan kepadanya selepas berjaya menjual kira-kira 1 tan hasil tanaman itu sehari sejak monsun timur laut bermula minggu ini. Muhammad Hazim Zulkifli berumur 26 berkata, dia mengusahakan tanaman itu bersama seorang rakannya Azizan Muhammad 36 di Kampung Kemudu, Bongkok Bacok, dan menjual di Kampung Gal bermula 3 hari lepas. Kami sepakat mengusahakan tanaman ubi kayu, memandangkan tanaman ini mendapat sambutan ramai tiap kali musim tengkeju. Jadi kami tidak menyangka jualan kami laris sejak hari pertama, katanya. Beroperasi dengan jualan sebanyak 50 kg, 500 kg meningkat kepada 850 kg pada hari kedua. Dan seterusnya jualan mencecah 1 tan sehari, katanya kepada bernama di sini pada Kamis yang lalu. Beliau berkata kedudukan gerai jualnya di tepi jalan utama Kampung Gal yang juga berdekatan sempadan Jertih Terengganu memberi kelebihan kepadanya apabila ramai pelanggan singgah untuk mendapatkan ubi kayu yang dijualnya pada harga RM2.50 sekilogram. Muhammad Azim berkata beliau mungkin mendapatkan bekalan ubi kayu daripada penanam lain jika bekalan sedia tidak dapat menampung permintaan pelanggan sepanjang musim tengkuju. Katanya lagi, bagi melengkapkan menu ubi rebus, beliau turut menjual kelapa muda kepada pelanggan selain produk keripik ubi kayu. Pelbagai perisah yang diusahakannya sejak 3 tahun yang lepas. Memandangkan jualan yang agak laris, katanya, Muhammad Huzim telah mengambil seorang pekerja selain dibantu istrinya, Nabila Abdullah, 26 tahun, yang telah berhenti kerja sebagai karani pemasaran untuk membantu beliau menguruskan perniagaannya itu. Menurut Muhammad Hazim juga memandangkan jualan ubi mentah mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan. Dia akan meneruskan usahanya menanam tanaman itu sebaik saja musim tengkeju tahun ini berakhir bagi persediaan jualan tahun hadapan. Bagi saya, tanaman ubi kayu mempunyai potensi pasaran yang baik, sama ada dijual mentah pada musim tengkuju atau dijadikan keripik untuk dijual sepanjang tahun, katanya kepada bernama. Jadi ini sahabat semua seorang pemuda yang mempunyai pandangan yang jauh, tidak seperti walaun-walaun yang hanya tahu untuk memprovok, untuk menggunakan isu ini dipolitikkan dan sebagainya. Ya, apabila YB ataupun Speaker Dewan Rakyat, ya, Datuk Johari menyatakan perkara itu dalam satu kenyataannya, ya, ramai yang tidak menganggap dan ramai juga yang bersikap dangkal, ya, mereka tidak tahu sebenarnya keuntungan seperti mana yang berlaku kepada seorang pemuda di negeri Kelantan ini. Menjual 1 tan, sahabat semua, bayangkan, ya, berapa jumlah pendapatan harian yang beliau boleh dapat. Terbaik, itu dia. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua dengan walaun-walaun yang hanya pandai meroyan, dengan seorang pemuda Kelantan yang usahakan perkara ini dan mendapat sambutan rakyat di luar sana?
terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin berkongsi berkaitan dengan Ops Selamat. Ya, kita tahu sekarang ini sambutan Aidilfitri dan hari ini adalah hari kedua. Jadi kita harap pemandu-pemandu ya berhema dalam pemanduan. Ingatlah orang yang tersayang. Jadi setakat ini berita melaporkan 35 kes kematian direkod pada Aidilfitri. Jadi kita harap ya statistik ini tidak akan bertambah lagi, dan kita harapkan juga rakyat di luar sana yang balik, yang menziarahi ya, memandu dengan berhemah dan bertimbang rasa. Jadi Polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan sejumlah 1,289 kes kemalangan jalan raya pada hari ketiga pelaksanaan Ops Selamat ke-22 sempena sambutan perayaan Aidilfitri pada hari Rabu. Jadi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik GSPT dalam satu kenyataan pada Khamis berkata jumlah itu menurun sebanyak 342 kes berbanding 1,631 kes yang dicatatkan pada hari Selasa. Sebanyak 35 kes kematian turut direkodkan pada hari yang sama. Jumlah kematian itu mencatatkan peningkatan kepada 17 kes berbanding 18 kes yang direkodkan pada hari Selasa katanya. Justru katanya pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memandu secara berhemah dan sentiasa mengikuti peraturan yang ditetapkan serta memastikan undang-undang jalan raya dipatuhi tanpa kompromi. Jadi itu antara kenyataan ya. Terdahulu, media melaporkan Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan penguatkuasaan Ops Selamat ke-22 dan tema Rumah Selamat sampai ke destinasi bermula 8 April hingga 13 April di seluruh negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain dilaporkan berkata, pengguna jalan raya diingatkan supaya memandu dengan sabar dan bertanggungjawab sepanjang perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Katanya Ops Selamat diharap dapat mendidik pengguna jalan raya lebih berhemah dan membendung kes kemalangan maut. Dan lebih 5,900 anggota dan pegawai trafik di seluruh negara terlibat dalam Ops Selamat 22. 6 kesalahan utama diberi penekanan, iaitu memandu melebihi had laju, memandu di lorong kecemasan, memotong di garis berkembar, memotong barisan, tidak mematuhi lampu isyarat dan menggunakan telefon bimbit. Jadi itu antara kenyataannya daripada Polis Diraja Malaysia. Ketua Polis khususnya ya menggesa supaya rakyat siapapun ya yang memandu untuk balik kampung, mungkin juga untuk menziarahi keluarga ya, berhemalah ya di dalam pemanduan, bertimbang rasalah ya, dan mengikuti peraturan-peraturan seperti mana yang dinyatakan oleh Ketua Polis Negara. Ingatlah orang yang tersayang. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja apa yang saya kongsikan. Semoga hari raya ini memberi keberkatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi sampai sini saja saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Jadi sampai sini izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.